Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita dah lihat bagaimana untuk dapatkan inverse Laplace transform using partial fraction. So, kali ni kita nak lihat pula bagaimana kita nak dapatkan inverse Laplace transform sekiranya melibatkan completing the square. So, kita boleh buat jugalah selain daripada partial fraction tu, kita boleh buat completing the square untuk dapatkan dia punya inverse Laplace transform ya. So, sebelum tu kita lihat dulu bagaimana untuk kita buat completing the square. So, dia ada formula dia lah. Awak boleh search formulanya dari internet ataupun tengok formula yang pernah dipelajari sebelum ni. Tapi yang biasa saya buat macam ni lah. Kalau kita nak buat completing the square, kita ada contoh ya, kita ada s square tolak 6s tambah 8. So, apa yang kita boleh buat adalah kita macam ini kan, s kuasa 2 tolak 6s ni. Ni kita akan dapat ni. Macam mana kita dapat yang ni adalah dengan, kalau saya lah, cara saya buat adalah dengan kita buat kurungan lah. Kita tahu sebab kita nak buat completing the square, kurungan mesti kuasa 2 lah. Dan selepas tu dia mesti ada tolak something lah untuk dapatkan, untuk kita sempurnakan kuasa 2 yang ni Jadi okey, dalam kuasa 2 ni apa yang kita nak lihat, apa yang kuasa 2 So yang kuasa 2 adalah S. So kita letak S kat sini lah. So kuasa 2. Okey, term ni dah sudah. Okey, term yang ni adalah tolak 6S. So kita akan buat apa? Sebab ni 2 kali berapa 6 lah. So nak senang, kita bahagikan 6 ni dengan 2 lah. Negatif 6 dengan 2. So ikutlah, kalau ni negatif lah. So tolak 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian tolak ditolakkan dengan apa yang kita ni lah, macam ni 3 kuasa berapa. Ni tanda positif negatif ni tak kisahlah, sebab dua-dua bila kuasa 2 kan dia jadi positif. So 3 kuasa 2 9, tolak 9. Okey. Kemudian kita sudahkan dengan the term 8 ni kan, so tambah 8. Okey, that's why bila dia punya completing the square dia, kita dapat S tolak 3 kuasa 2 tolak 9 tambah 8 adalah tolak 1. Okey, macam ni completing the square. Samalah dengan yang ni. So yang ni katalah saya buat kurungan tolak dan saya tambahkan siap-siap lah, sebab kita ada tambah 3 dekat sini. So apa yang kuasa 2? S kuasa 2. So tolak 2 bahagi 2 adalah tolak 1 lah. So 1 kuasa 2 1. Okey, so kita akan dapat ini sama dengan S tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Okey, itu completing the square. Okey, sama seperti partial fraction, apa yang kita buat adalah pertama kita determine sama ada function tu perlukan teknik ni ataupun tidak. Kalau perlu, apply lah completing the square tu. Lepas tu dapatkan inverse. Okey, kita akan lihat example Okey, ini adalah contoh completing the square. Okay, example yang sebelum ni, okay, kita dah lihat sampai partial fraction lah. Okay, kita sambung kepada example yang E ni, iaitu completing the square. So bagaimana okay, so tengok, kita lihat ni okay, kita compare dulu dengan kita table yang kita ada lah. So kejap saya cari tablenya ni. Okay, dalam formula yang saya bagi awak tu pun ada, dalam yang setiap chapter tu pun ada, akan saya pakai yang ni lah. Okay, kalau kita lihat table, tengok table ni, ada tak Fs yang ada S squared tolak ni lah. So yang Fs yang ada S squared cuma pada sin cos ni kan, yang lain ni tak ada. So yang ni tapi dia hanya ada S squared plus A something. Dia tak ada lah tolak 2S tambah ni, semua tak ada. Okay, jadi kalau macam ni, so bagaimana kita nak dapatkan dia punya Fs dia? Okay, so ini kita perlukan kita perlu buat completing the square. So di mana kita akan dapat Fs ni sama dengan 1 per ataupun okay, 1 per S squared tolak
2S tambah 10. Okay, ni bila kita buat completing the square, kita akan dapat 1 per. Okay, macam yang saya tunjuk tadi lah, S kuasa 2 tolak something lah, tolak apa yang kita dah ni, kemudian kita tambahkan dengan apa yang sedia ada lah. Ni 3 ni lah, so ni dah ada dekat sini lah. Okay, kemudian kita lihat apa yang kuasa 2, S kuasa 2 lah, so ni settle. So ini bahagi tolak 2S bahagi dengan 2. Jangan awak letak 2S pula. Sebab apa? Ni dia dah ada 2 kali S kali dengan yang kita bahagi tu negatif 1. So kita akan dapat tolak 2S lah. 2S negatif 1. So dapat negatif 2S mula kat sini that's why kita buat completing the square ni. So kita kena tolak yang ni lah, supaya bila kita buka ni kita akan dapat semula function yang ni. So tolak ni, tolak 1 kuasa 2 adalah 1. Ok, so ini sama dengan 1 per S tolak 1 kuasa 2, 10 tolak 1 adalah tambah 9. Ok, kita dah ada function yang ni. So kita tengok semula kita punya table tadi. Ok, ada tak yang sama yang sama dengan kita tadi? Kita apa benda ni? S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Okey, kita ada kita ada S kuasa 2 tambah 9 dekat sini. Okey, yang kita ada dekat sini apa? S kuasa 2 tambah 2 ni lah, sama ada sin ataupun cos. Okey, sebab kalau sin hyperbolik dengan cos hyperbolik ni ditolak So sin ataupun cos, atas sin adalah A, atas cos adalah S. So kita perhatikan atas dia apa? Atasnya adalah 1. Okey, so ini boleh jadi sin. Okey, sin AT itu tadi lah. So kita ambil sin AT sama dengan dia punya ni adalah A per dengan S squared plus A squared. Okey, settle yang ni. Dah tentukanlah kita nak ni apa. Tapi kita perhatikan kita ada S tolak 1 dekat sini. Okey, bila S tolak 1, maksudnya kita boleh cari dia punya ni. Ingat semula bila S tolak 1 ni, ini akan melibatkan first shift theorem. Okey, dah settle dah. Kita nak tahu nak guna apa first shift theorem apa? First shift theorem, kita lihat first shift theorem dekat sini. Ni eksponen AT FT sama dengan FS tolak A. Okey, ambil semula dua benda ni kita nak gunalah. Okey, eksponen AT FT sama dengan FS tolak A. Okay, macam ni kita ambil ini sebagai FS tolak A lah. So S tolak berapa, tengok S tolak berapa kat sini. So kita ada FS. Okay, sorry, FS tolak 1 lah, sebab kita nak ikut yang ni. Okay, sama dengan 1 per S tolak 1 kuasa 2 tambah 9 lah. So ingat ya, kita nak cari inverse Laplace transform yang ni. So kita follow yang ni. Dia adalah sama dengan eksponen AT darab dengan FT lah kalau FS tolak A. So ini kita tahu dalam kes ni kita punya A sama dengan 1 sebab apa? S tolak 1. So A sama dengan 1. Apa kita punya FT lah dekat sini. So nak dapat FT tu kita kena buat dia jadi FS lah. Okey, FS sama dengan so bagi macam yang saya pernah explain sebelum ni, dari FS tolak 1 ni kita tukarkan sebab A1 ni tukarkan kepada S tolak 1, semua S tolak 1 kepada S lah. So kita dapat 1 per S kuasa 2 tambah 9. Ini kita pergi kepada sin tu tadi. Okey, cuma dalam sin, sebab kita ada ini sama dengan 1 per
S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, ingat dalam sign ni tadi. Okey, kita perlukan sini A. So A per S squared plus A squared. Ni pun saya dah pernah explain sebelum ni, di mana kalau kita sini 3, sini mesti 3 lah. So nak jadikan dengan 3 dekat sini, kita darabkan dengan 3 bahagi 3. Okey, so Fs kita nak jadikan ada 3 kat atas tu. Kita keluarkan 3 ni ke sini lah. So kita dapat dekat sini 1/3 3 per S squared tambah 3 kuasa 2. Therefore kita punya Ft, so dari Fs ni kita dapat Ft iaitu inverse Laplace transform bagi Fs. So sama dengan, lihat tabel lah, 1/3 ini sama dengan sin 3t. Okey, so yang sepenuhnya inverse Laplace transform bagi function asal ni lah, 1 per S kuasa 2 tolak 2S tambah 10 ni. Okey, sama dengan inverse Laplace transform bagi Fs tolak 1 lah. Okey, ni. Okey, so sama dengan, dengan A sama dengan 1 kat sini, iaitu kita ada eksponen AT. So eksponen T darab dengan Ft. Ft ni kita dapat dekat sini tadi, iaitu 1/3 sin darab dengan 1/3 sin 3t. Okey, bahagi dengan 3 lah, sebab darab dengan 1/3. Okey, macam tu. Okey, ini sebab saya asingkan dia punya first shift theorem dekat sini lah. Okey, kita pergi kepada yang B. Okey, bagaimana kita nak dapatkan completing the square bagi function yang ni. So completing the square ni sebenarnya dia memang membawa kepada first shift theorem ya, sebab dia ada S tolak something tu lah. So sama juga yang ni, kita kena buat completing the square dulu. So katalah kita ada S tolak 2 bahagi dengan S squared tolak 4S tambah 6. So ini sama dengan, okey, S tolak 2 bahagi dengan S tolak 2 S squared ni, okey, tolak tambah 6 So S kuasa 2 tolak ni bahagi 2, tolak 2 lah. 4 bahagi 2 negatif so tolak 2 lah. So tolak ni 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 6. So ini sama dengan apa? S tolak 2 bahagi dengan, okey, S tolak 2 kuasa 2, 6 tolak 4 adalah tambah 2. Okey, so kalau yang dekat sini pula, okey, kita lihat apa yang sesuai lah. Okey, kalau macam case dekat sini, saya buat direct lah. So ini kita tahu ini S tolak 2 dengan S tolak 2. So ini adalah sama dengan Fs tolak 2 lah. Okey, Fs tolak 2 iaitu sama dengan S tolak 2 bahagi dengan S tolak 2 kuasa 2 tambah 2 So dua-dua S tolak 2. So dari Fs tolak 2 ni kita ada dekat sini A sama dengan 2 lah. Okey, untuk first shift theorem Okey, so dari Fs tolak 2 ni kita dapatkan Fs. So Fs iaitu jadikan S tolak 2 ni sebagai S. So ini pun S tolak 2 lah. So sama. So kita dapat S per S squared tambah 2. 2 adalah set 2 kuasa 2. Okey. Okey, dah dapat Fs ni, kita perlu cari Ft. So Ft adalah inverse Laplace transform bagi Fs. So sama dengan, tengok dalam tabel lah. Formula ni. So tengok dalam tabel, untuk S per dengan S squared tambah, so cos
Yang ni lah cos S versus S square tambah. So jadi cos A lah. So A kita adalah set 2. Tengok perhatikan ni, saya letak ni set 2 sebab apa? Kita nak dalam bentuk kuasa 2 lah. So ini kita dapat cos set 2 T. Okay, macam tu. Therefore daripada sini kita nak inverse Laplace transform bagi yang atas ni tadi, S tolak 2 sebelum kita buat completing the square, S square tolak 4S tambah 6. So ini sama dengan inverse Laplace transform bagi, inilah ini sama dengan Fs tolak 2 tadi. Okay, so ini sama dengan inverse Laplace transform bagi Fs tolak 2 adalah eksponen A adalah 2, so eksponen 2T darab dengan Ft. So Ft adalah cos set 2. Okey, macam tu. Macam tu itu sahaja untuk yang F ni. Kemudian kita pergi kepada yang G. So untuk yang G kita ada okey, kita ada dekat sini ada pula partial fraction dekat sini lah. So bila ada partial fraction, bila ada pecahan dekat sini, kita kena buat partial fraction dululah. So partial fraction sama yang seperti yang saya pernah tunjuk sebelum ni, iaitu kita buat partial fraction dulu kat sini. Okey, so ni kita ada S tolak 1 per dengan S tolak 2 darab dengan S square tolak 2S tambah 10. So ini sama dengan, okey, kita ada ini linear, so kita ada A per S tolak 2 tambah ini adalah kuadratik, so BS tambah C per dengan S square tolak 2S plus 10 lah. Okey, kemudian kita cari A dengan AB dan C, so S tolak 1 setara dengan A S square minus 2S plus 10 plus BS plus C S tolak 2. Okey, okey, dah dapat yang ni. So macam biasa saya akan guna cara masuk nilai lah. So S tolak 2 sama dengan kosong, S sama dengan 2. So kita ada dekat sini masuk dalam ni lah, S sama dengan 2. So 1 sama dengan ini kosong dekat sini. So ni kita ada 4 tolak 4 sama 10 A. So A sama dengan 1 per 10. Okey, betul ke? Okey, betul ke? Okey, kemudian kita ada B dengan C lagi kita nak cari. So kita bolehlah masukkan apa-apa nilai yang boleh lah. Tapi S kuasa 2 tolak 2S tambah 10 ni kita tak boleh. Kita tak boleh, saya lupa nak check. Kita tak boleh ni sebab dia sama dengan yang atas tadi. Tak apa. So kita buat S, masuk S sama dengan kosong. So masuk S sama dengan kosong, kita ada negatif 1 sama dengan, so sini kalau S kosong 10A. Okay, S kosong B kosong lah. So kita ada C dekat sini, negatif tolak 2 C. Okay, so kita dapat, sebab A adalah 1 per 10, so 1 per 10 ni dapat 1 lah. Tolak 1 tolak 1 tolak 2. So C sama dengan 1. Okey, satu lagi, substitute lah apa-apa nilai S yang kita nak. So katalah S sama dengan 1. Okey, so 1. So kita ada kat belah kiri ni kosong lah. Kosong sama dengan, so kalau 1 dekat sini, 1 tolak 2 9A. 9A tambah B tambah C darab dengan, okey, saya terus masuk dalam ni lah. So ini 1 tolak 2 negatif 1. So tolak B tolak C lah. Okey, so ini kita dapat, sebab B dengan C kita ada, kita boleh dapat sebab A dengan C kita ada, kita boleh dapat B lah. So B dapat berapa tu?
C1 tambah 1 per 10, negatif 1 per 10. Okey, sekejap saya check dia punya answer yang saya dah buat lah. Okey, betul. Okey, kemudian kita substitute ke dalam ketiga-tiga ni. Okey, reseta yang ni, maka kita dapat S tolak 1 per dengan S yang asal ni lah, S kuasa 2 tolak 2S tambah 10 ni sama dengan A per S tolak 2. So A adalah 1 per 10 per dengan S tolak 2 tambah B adalah negatif 1 per 10 S per dengan negatif 1 per 10 S tambah 1 per dengan S kuasa 2 tolak 2S tambah 10. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni tak ada masalah. So ni dah okey. Sebab apa, kita boleh dapat direct dari table lah. Tapi problem kita adalah di sini. Kenapa? Sebab kita punya ni adalah perlukan completing the square lah. So ni sama dengan 1 per 10 1 per 10 per dengan S tolak 2 tadi kita dah buat kan, S kuasa 2 tolak 2S tambah 10 tadi kat soalan yang satu ya. Okey, so ni sama dengan 1 per S tolak 1 kuasa 2 tambah 9 ya. Okey, ni completing the square ni refer yang A tu lah. Okey, S kuasa 2 tolak 1. Okey, so ni tolak 1 tambah 10 tambah 9. Ada yang dekat atas tadi ya, soalan yang A tadi. Okey, so atas ni adalah negatif 1 per 10 S tambah 1. Okey, so macam mana tu? Okey, kita yang kita perhatikan term yang kedua ni. Okey, so ni kita ada S negatif 110 S tambah 1 lah. Kita tak boleh buat macam yang B tadi, yang soalan yang sebelum tu tadi. Sebab apa, dia tak ngam-ngam S minus 1. Jadi kalau kita nak dia ngam-ngam S minus 1 ni, kita kena buat kena pecahkan dua ni, S dengan tambah 1 tu lah. So kita buat satu-satu. So dia boleh buat dua-dua jugalah. Dia tak ada problem dekat situ. So ini sama dengan 1 per 10 per dengan S tolak 2 tambah ini saya ambil negatif 1 per 10 S tu saya tolak so tolak 1 per 10 dekat sini S per dengan S tolak 1 kuasa 2 tambah 9 lah. Tambah, so tambah 1 per S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Okey, yang ni sebab ni dia ada beberapa cara lah, awak boleh try beberapa cara, tapi yang ni saya guna style yang macam ni je lah. So ini sama dengan 1 per 10 per dengan S tolak 2. Okey, so tolak 1 per 10 ni tadi, S tolak 1 ya, kita ikut S tolak 1. Okey, tambah 1 per dengan S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Okey, tambah 1 per
S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Okey, saya tegak situ. So 1/10 S tolak 2 tolak. Okey, ini kita ada negatif 1/10. Okey, saya buat teruslah. Ni saya bahagikan 2 lah. So dekat sini saya ada S tolak 1 per dengan S tolak 1 kuasa 2 tambah 9 ni 3 kuasa 2. So 1. Term yang kedua ni kan dia tambah 1 kan, tapi saya nak 3. So saya ada 1/3. 3 per dengan S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Term yang kedua ni macam mana jadi ni, saya dah explain sebelum ni. Saya kena buat dia sebagai 3/3 lah. Okey, sebab apa? Sebab kita nak 3 dekat sini ya. Ni saya darabkan dengan ini kan, nanti dia jadi yang ni. Ni term yang ni. Ni 1 ni kan, ni nak 3 kan, sebab dia nak 3 kuasa 2. Kita nak 3 kuasa 2 dekat sini. Okey, so ni 1 3/3. Okey, samalah dengan ni 1 3/3. That's why dia jadi 1/3 dekat sini. Term yang terakhir ni adalah tambah 1/3 darab dengan 3 per S tolak 1 kuasa 2 tambah 9. Okey. Okey, saya yang sebelum ni, untuk contoh yang sebelum ni saya tunjuk saya buat Fs tolak 1 macam ni, macam banyak sangat. So saya nak buat direct ya. Awak boleh guna cara yang macam ni pun untuk dapat direct dia punya first shift theorem, di mana ini kita tahu ini adalah kita punya Fs tolak 1. Okey, ini juga adalah Fs tolak 1 lah. Ini juga Fs tolak 1 ya. Okey, saya buat direct dengan A dekat sini ni, 3 ni sama. A dia sama dengan 1 ya, kat sini. So maksudnya eksponen dia nanti sama dengan 1, di mana inverse Laplace transform bagi apa tadi, S tolak 1 per dengan S tolak 2 S tolak 2 darab S kuat tolak 2S plus 10 lah. So ini adalah sama juga dengan inverse Laplace transform bagi term yang pertama ni lah. Okey, 1/10 tu saya tak keluarkan, per dengan S tolak 2 ya. Okey, ini adalah inverse tolak 1/10 daripada inverse Laplace transform bagi okey, ini adalah Fs tolak 1. Perhatikan term yang kat sini ni 1/10 ni Fs tolak 1. So A kita 1, maka eksponen kita first shift theorem adalah eksponen T darab dengan inverse Laplace transform bagi Fs, di mana ni Fs tolak 1 kan. So Fs kita adalah S per dengan S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So ini satu cara lain untuk kita direct buat first shift theorem lah, tanpa buat yang macam saya tadi kan, saya keluarkan dulu Fs tolak 1 dan baru dapatkan Ft. Tak, ini saya terus darabkan eksponen T darab dengan inverse Laplace transform bagi ini, jadikan dia sebagai S. Okey, S tolak 1, sebab ini juga adalah Ft ya. Ini sama dengan Ft. Okey, dalam first shift theorem dia. So tambah dengan, so ni term yang pertama, ni term yang kedua, term yang ketiga ni masih dalam kurungan yang ni 1/3 darab dengan eksponen T juga darab inverse Laplace transform bagi Fs yang ni, iaitu 3 per S kuat tambah
3 square. Okey, tutup kurungan. Okay, so tambah 1/3 eksponen T darab dengan inverse Laplace transform bagi term yang ni lah, term yang ketiga ni dah sudah tadi, iaitu 3/s squared tambah 3 squared. Okey, macam tu So ini sama dengan, saya nak adjust sikit supaya dia boleh, saya boleh letak dekat atas ni. Okey, boleh nak tak boleh lah kot. Okey, so ini sama dengan, okey, so ini 1/10 S. Tengok table 1/10 darab dengan eksponen 2T tolak 1/10 darab dengan eksponen T. Okay, ini adalah cos 3T tambah 1/3 sin 3T tutup kurungan tambah 1/3 eksponen T sin 3T tambah, okay, tak muat. Sekejap, saya adjust letak kat kiri. Okay, saya gambar je lah kat sini. So 1/3 eksponen T sin 3T. Okay, dari sini lah. Macam tu. Kalau yang melibatkan dua-dua partial fraction dan juga completing the square. So saya dekat sini awak boleh skip beberapa step sebab ni saya buat berulang-ulang kali sebab nak tunjukkan je lah. Awak boleh skip beberapa step. Tu je kot untuk completing the square. So cara dia adalah kita buat completing the square. Kemudian completing the square ni biasanya memang akan melibatkan first shift theorem. Jadi mahirkan juga first shift theorem So untuk yang completing the square ni sampai sini. Jadi terima kasih.